Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Kahar. Ini Agenda Awani. Malaysia bertekad untuk terus bersama ASEAN dalam menjadikan sebuah rantau yang berteraskan semangat madani dan juga gagasan yang lebih komprehensif di peringkat global. Dan yang penting sekali, ASEAN sudah memasuki satu umur yang cukup matang untuk menangani segala isu berkaitan dengan politik, ekonomi, berkaitan dengan sosio dan juga budaya. Jadi untuk hal ini, kami akan membincangkan perkara ini bersama dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Speaker Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari bin Abdul sebelah kanan saya. Apa khabar Tan Sri? Terima kasih, Alhamdulillah. Dalam kesibukan sudi datang ke Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tan Sri, kalau kita bercerita tentang ASEAN, kalau kita nak terus melihat fungsi dan signifikan ASEAN dalam memperjuangkan isu politik, ekonomi dan juga sosio budaya, tetapi pastinya kita nak bermula dengan bagaimana hubungan intim ini dapat mempertingkatkan kesaling hubungan ASEAN, terutamanya sumbangan Malaysia ke arah itu. Terima kasih, saudara. Harus diingat bahawa paksi ASEAN itu ialah zone of peace, freedom and neutrality. Makna kedamaian berpaksi kitanya ialah kedamaian. Dan sudah tentu kedamaian itu, dia punya hasil kedamaian itu tentulah pertumbuhan ekonomi, persaudaraan yang kukuh, saling hormat menghormati. Dan akhirnya kita melihat bahawa kalau sekiranya kedamaian ini kita dapat kekalkan, seperti yang telah pun kita kekalkan hampir 60 tahun sekarang ini menjadikan satu suasana kerajaan-kerajaan negeri dalam ASEAN itu sendiri dapat fokus kepada memperkasakan rakyat dan negara dia. Jadi saya kira setelah sekian lama kita bersahabat dan dunia makin menghormati kita. Sebab itu baru-baru ini apabila kita adakan persidangan AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly. Di Jakarta, berebut-rebut orang minta untuk menjadi observer status, pemerhati. Rakan pemerhati. Yang kita ada sekarang ni 22, tetapi ramai yang minta supaya mereka melihat bahawa ASEAN menjadi somehow rather akan menjadi satu association yang bukan saja kukuh tetapi juga mempunyai nilai tambah dengan 670 juta jiwa dalam ASEAN, yang saya kira ini memberikan kelebihan kepada kita. Dan sudah tentu rantau ini mempunyai macam-macam sumber alam dan sebagainya. Itu saya rasa suatu yang begitu strategik lah saya kira. Bagi secara peribadi Tan Sri sendiri dalam menjadi pemangkin ataupun pendokong utama AIPA itu, jadi bagaimana Interparliamentary ASEAN ini dapat menggalakkan integrasi dan juga pembangunan ekonomi serantau? Seperti yang kita katakan bahawa 2025 Malaysia akan jadi pengurusi. Kita akan jadi chairman. Tahun depan Laos. Jadi sebagai negara yang akan jadi pengurusi, saya sedang buat persiapan sekarang. 2 tahun lagi ni? 2 tahun lagi. Jadi bukan nak tunggu sampai tahun depan. Saya tunggu sekarang. Sebab saya melihat ada beberapa isu, bukan isu, ada beberapa kelebihan yang kita ada. Betul. Yang pertamanya, kalau 19th century, abad yang ke-19 itu ialah dikatakan century untuk Inggeris. 20th century abad untuk Amerika. Tetapi 21st century ini ialah untuk abad untuk Asia. Bagaimana perkembangan ekonomi yang sedang rancak berjalan, khususnya di China dan beberapa negara yang lain di Asia ini, makanya orang Asia akan dominan, akan dominatkan ekonomi dunia, dan kita berada di sini. Pokoknya bagaimana kita tuan rumah. Jadi bagaimana kita buat persiapan dan persediaan apabila ekonomi di Asia ini akan memuncak dan kita menjadi ketua kepada pembangunan itu,
Kalau sekiranya kita tidak bersedia untuk menyambut apabila ekonomi itu memuncak, maka itu sesuatu yang amat-amat mendukacitakan. Sebab itu saya berfikiran bahawa kita harus bersedia sekarang, bermula dengan negara kita dan negara-negara sahabat-sahabat kita di ASEAN menerima kita sebagai menjadi pemimpin ASEAN. Dan bukan itu saja, dalam perhubungan saya dengan negara luar yang lain juga melihat bahawa kita mempunyai potensi di sini. Jadi persiapan awal itu penting untuk memastikan bahawa dengan wujudnya persekitaran yang amat kondusif ini, negara kita harus mempunyai kelebihan dalam pembangunan ekonomi itu. Saya ingat. Ya. Kalau kita bercerita tentang ekonomi, kita tidak boleh lari daripada beberapa gagasan ASEAN sudah pun dikukuhkan, sentiasa dikukuhkan antara IMT, GT, Malaysia, Indonesia, Thailand di belah utara. BIM IAGA antara Brunei, Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Tetapi pastinya AIPA mempunyai satu hala tuju yang lebih jelas bagaimana kerjasama intra-parlimen ASEAN ini dapat menggalakkan integrasi rentas sempadan, Tuan Sri. Bagaimana itu dapat dimulakan dari sekarang? Ada beberapa isu yang kita persetujui bersama. Termasuk di antaranya ialah bagaimana kita nak sama-sama untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Itu penting. Bagaimana ASEAN bersetuju untuk melihat isu renewable energy ini. Alternative energy. Tidak bergantung kepada fosil, tidak bergantung kepada energi coal dan pembakaran. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala berikan kita matahari, suria, angin, hidro dan lain-lain. Jadi kita ada semua ni. Di negara ASEAN ada semua ni. Jadi bagaimana kita duduk dan berbincang, bagaimana kita gunakan elemen-elemen yang diberikan oleh Allah Ta'ala secara percuma ini untuk akhirnya memberikan kebaikan kepada alam sejagat. Itu yang penting. Dan ini dipersetujui bahawa kita harus melihat renewable energy ataupun alternative energy ini sebagai agenda besar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tentang food security. Bagaimana kita dapat melalui apa yang berlaku pada COVID, saya sebut malapetaka lah yang berlaku, apabila COVID menyerang dan tiba-tiba kita terperangkap kerana kita tidak bersedia pun, kita tak jangka pun yang COVID akan datang. Dan ini menjadi satu pengajaran kepada kita bagaimana negara-negara di ASEAN harus bersedia. Bahawa kita tidak tahu apa akan jadi masa depan. Apa pandemik seterusnya? Kita tak tahu. Tetapi kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai tenaga manusia, kita mempunyai tanah pertanian yang baik, subur, kita mempunyai cuaca yang elok, kita mempunyai teknologi dan mungkin keuangan. So kalau kita lihat susun dengan negara ini, sebenarnya setiap negara itu mempunyai kekuatan masing-masing. So kenapa tidak kita gemelingkan kekuatan ini connect the dot. Dan akhirnya memastikan bahawa food security ini menjadi agenda yang sama-sama kita mengertai dan akhirnya kita dapat combine forces untuk memastikan bahawa population kita juga terhindar dari masalah yang kita ada. Begitu juga pengalaman kita sekarang ini apabila Rusia dan Ukraine bergaduh. Akhirnya seluruh dunia terkesan. Di barat apabila gas dan minyak melambung harganya di Eropah. Di kita di sini bajanya dengan makanan soyanya, bijirinnya, problem. So saya kira ini di antara benda yang harus kita ambil sebagai iktibar dan food security ini kita kena move cepat. Dan ketiga juga di AIPA juga kita bincang tentang AI. Artificial Intelligence. Bagaimana saya kira kita mempunyai peluang untuk menerokai isu ini sebab di Asia kita ada Jepun, kita ada China, kita ada Korea, Taiwan, banyak negara ini yang boleh menjadi pemimpin dalam industri ini. Dan bagaimana ASEAN boleh bekerjasama dengan negara ini dalam keluarga Asia supaya kita mesti menjadi bukan saja pelupur tetapi juga boleh menggunakan
AI, artificial intelligence ini bagi memperbaiki kehidupan manusia di kawasan kita. Dan saya kira kita mempunyai peluang apabila ekonomi seperti saya katakan tadi bertumbuh baik di kawasan kita. Dan harus kita masuk dengan keadaan kita mempunyai kedudukan yang amat stabil dari segi teknologi dan lain-lain sekali. Menarik. Tetapi dalam gerak ke arah itu, dari atas kertas nampak semua kita bersedia, Tan Sri. Tetapi kita tahu juga dasar tidak campur tangan antara negara ASEAN juga membelenggu ASEAN. Seperti konflik di Myanmar, isu berkaitan dengan refugee, pelarian Rohingya yang membadai negara-negara jiran Indonesia, Thailand dan juga Malaysia itu sendiri. Dan ini menjadi duri dalam daging. Termasuk juga dalam negara kita juga isu-isu berkaitan dengan kita lebih nasionalis berbanding kita hanya cater kehendak-kehendak ASEAN dan juga rakan-rakan serantau. Jadi di mana win-win ataupun perkara-perkara yang boleh diruntuhkan dalam hal ini, kerana kita tahu dasar Zofan itu penting, dasar tidak interference itu penting, tetapi dalam hal kita mengangkat patriotisme, nasionalisme setiap negara itu, tetapi jangan kita lupa komuniti ASEAN itulah hala tuju utama ASEAN 60 tahun ditubuhkan. Pagi tadi saya dikunjungi oleh satu kumpulan NGO yang juga bercakap tentang isu yang sama. Mereka juga menyindir saya kerana kononnya ASEAN agak terlalu lembut dengan pihak Myanmar. Apologetik dan pihak ASEAN tidak begitu keras dan akhirnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan seperti yang diharapkan oleh dunia. Saya kata no, you're wrong. Yang you harapkan ialah itu Western view. Kami di Asia mempunyai cara kita. ASEAN way. Because kalau sekiranya kita berkeras, yang pertama sekali harus ingat kita masih lagi berpegang kepada paksi bahawa kita menghormati negara-negara jiran, menghormati negara sahabat, kita tidak interfere. Itu ialah paksinya. Namun pun begitu, kalau sekiranya ada konflik, ada masalah satu negara, kalau kita mengambil sikap keras, apakah mengadakan satu peperangan untuk menghentikan satu peperangan itu perkara yang betul? To stop a war, you create another war? No, it's not. Because by itu ASEAN mengambil sikap untuk engage. Because masalah di Myanmar ni bukan masalah 2-3 hari yang lalu. Dia dah beratus tahun. Dan masalahnya masalah yang kompleks, yang mungkin kita tidak faham. Tetapi kalau sekiranya kita masuk dengan lebih memberikan window yang dia rasa comfortable. Yang window yang tidak bercakap tentang politik atau militeri, tetapi masuk dengan langkah yang bercakap tentang pembangunan insan, pembangunan ekonomi, sosial ekonomi, alam sekitar. So kalau kita mula bercakap itu, mungkin ini akan memberikan kelegaan kepada junta dan siapa juga yang memerintah di sana. Saya rasa, dan proses ini harus mempunyai tertibnya dan ia mengambil masa. Tetapi yang penting mesti ada engagement. Tapi Malaysia tegas dalam pendirian tentang Myanmar ni? Kita tegas bab ini. Ada benda-benda yang kita sebut, tetapi kaedah untuk berterusan engagement itu tetap kita akan lakukan. Sehingga itu yang terbaik bagi saya. Untuk tidak menghantar isyarat kepada sesiapa juga yang sedang memerintah atau berkonflik di Myanmar itu, bahawa kita tidak interfere. Kita tidak. Tetapi kita mengajak mereka sebagai satu keluarga yang besar, supaya kita mempunyai ruang yang cukup luas untuk sama-sama membangun. Marilah kita membangun bersama-sama. Dari aspek itu, bagaimana rakan-rakan AIPA pada pandangan Tan Sri boleh menjadi diplomat ataupun rakan strategik dialog, engage dengan isu-isu intra-ASEAN ini, supaya ia sentiasa dipupuk dan banyak perkara-perkara yang boleh dipertemukan berbanding mencari perbezaan, Tan Sri? Of course kita di kalangan members of ASEAN pun ada perbezaan pendapat dan sebagainya. Disebabkan masing-masing ada interest. Tapi namun begitu, consensusly, secara off record, secara berbicara, minum kopi, masing-masing merasakan bahawa engagement is the best way to handle these issues. Because harus ingat, negara berkonflik itu mempunyai masalah dalaman yang tak semua orang tahu. Kita mungkin membaca report daripada tulisan orang Barat.
Kita mungkin juga membaca report daripada tulisan satu belah. Kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Harus teringat, saya kata seperti di Myanmar itu, isu ini bukan isu baru 2-3 bulan. Betul. Beratus tahun lamanya isu ini. Dan kita tak tahu apa sebenarnya berlaku. Namun pun begitu, sebagai salah satu negara yang menganggotai, kita bersimpati dengan mereka. Tapi yang lebih penting lagi, saya nak sebut ialah, kalau mereka dapat melihat bahawa sekiranya mereka bertenang, saya tidak katakan mereka selesaikan masalah, tapi kalau bertenang dan membenarkan kita juga boleh berbicara dengan mereka, dan bermula perbicaraan ini bukan isu politik dan militeri, tetapi isu-isu lain yang boleh ada common ground, contohnya ekonomi, alam sekitar, food security, atau benda-benda lain yang tidak menggugat keegoan ego mereka. Saya rasa kita boleh buat. Cuma kita kena bersabar dan mungkin lebih yakin yang semua pihak ini boleh di satu mejakan dalam suasana yang lebih kondusif. Tan Sri, pastinya kita tidak boleh menidakkan jurang antara pendapatan dan juga ekonomi negara ASEAN ini menjadi satu cabaran juga. Bukan saya bukan menganggap sebagai satu halangan ataupun masalah, tetapi sebagai satu cabaran. Tetapi kerana kita nak mengagihkan kemakmuran, kalau boleh semua negara dapatlah kata manfaat, Laosnya, Vietnamnya, rakan-rakan Myanmar, termasuk rakan baru kalau kita Timor Leste dan sebagainya kan. Jadi itu jurang yang real. Tetapi kita dah bercerita tentang AI, kita cerita tentang digital economy, tentang food security. Mereka nak sediakan makanan untuk rakyat pun ada masalah lagi. Jadi bagaimana ini boleh dijadikan sebagai satu landasan yang tepat apabila kita menjadi Chairman ASEAN 2025? Sebab itu di AIPA juga kita bincang bagaimana kita kena duduk dan bincang. Sudah tentu kita ada resolusi-resolusi yang dimainkan oleh teknokrat kita, oleh kerajaan kita, berapa perjanjian-perjanjian telah pun kita menterai bersama. Tapi untuk menjawab soalan saudara tadi, saya melihat bahawa setiap negara itu mempunyai kelebihan masing-masing. Contoh sebagai contoh, ada negara yang ada duit dan teknologi tetapi dia tidak ada tanah. Ada negara yang ada tanah, ada labor, dia tak ada duit dan teknologi. So kalau sekiranya kita dapat duduk bincang, bagaimanakah kita boleh wujudkan satu suasana di mana negara yang mempunyai tanah dan labor boleh mendapat sokongan-dokongan daripada negara-negara sahabat melabur. Jadi kita satu komuniti yang besar. Jadi akhirnya apa yang berlaku, win-win situation. Dan mungkin juga kita buka pintu kita seluas-luasnya untuk di kalangan kawan-kawan di ASEAN dan juga Asia yang lain. Sama ada daripada China, India, Japan ataupun lain-lain untuk datang melabur. Dan saya kira ini akan memberikan satu suasana di mana semua orang dapat merasai nikmat itu. Dan tidak overprotective. Kerana overprotective ini juga tidak merugikan. Sebab saya tahu ada negeri-negeri macam baru ni saya berada di Phnom Penh, berpeluang bercakap secara one to one dengan Prime Minister Hun Sen. Dan dia kata we are open. Kita mempunyai tanah, kita mempunyai ruang, dan ayo negara maju di kawasan Asia dapat duduk dan bincang bagaimana kita boleh terokai sama ada dalam pertanian ataupun dalam industri perikanan dan sebagainya, yang dia rasa dia willing to do that. Sebab dia melihat negara yang berjaya seperti kita dan Indonesia, dan ini saya rasa kita ada collaboration yang baik di antara dua negara kita. Kita di Kalimantan dengan kelapa sawit kita dan sebagainya. Kan? Boleh ekspor kita punya hydro. Ya, insya-Allah. Bakun kita akan kita ekspor ke Filipina, Nusantara. So ini saya rasa di antara yang dunia khususnya di negara-negara ASEAN melihat bahawa collaboration ini terjadi, dan saya rasa kita harus
perkemas dan perluaskan. Ya, di mana kita nak memula, Tan Sri? Adakah sektor awam, sektor swasta ataupun the third force di kalangan rakyat sendiri untuk merentasi hal berkaitan dengan pemindahan teknologi, pelaburan dan inovasi itu, supaya ia bukan hanya satu pihak saja di kalangan pelabur ataupun peringkat swasta, tetapi di peringkat kerajaan masih ada tarik tali, ataupun di peringkat NGO masih segan-segan silu nak pergi ke Kemboja ataupun ke Laos dan sebagainya. Saya kira pada pandangan saya pihak yang boleh memain peranan yang paling pantas ialah pihak universiti. Saya setuju sangat. Ya, akademia. 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 Let's akademia masuk. Akademia boleh boleh exchange idea. Then from there you can suggest to the government. You can ada seminar. Dia tak ada interest apa-apa. Dia tak ada interest apa-apa. This is academia world. This is academic research. So you sit down dengan these people yang kita boleh buat seminar di sini ataupun berkunjung. Betul. Then you come up with idea. Dari idea ni send it to the parliament. The best place is parliament. Macam kita di Malaysia sendiri, saya buka pintu parlimen seluas-luasnya untuk semua pihak berbincang. Malah saya ingat dalam sejak bulan Disember yang lepas, non-stop saya buat dan macam-macam jenis. Dan dari situ kita dapat percambahan idea. Dan akhirnya good idea ini, macam kita di Malaysia ada 10 special select committee. Mungkin kalau nak pergi ke kementerian, kadang-kadang kementeriannya ada masalah. Dia rasa dia dah kerja banyak. Banyak kerja. Tetapi kalau select committee ada. Select committee akan bincang dan the moment select committee bincang dan panggil semua cendekiawan, akademia dan sebagainya, dan select committee akan letakkan report atas meja itu. Dan bila parlimen menerima report itu sebagai satu report yang dikeluarkan oleh select committee, dan ianya menjadi tanggungjawab kementerian untuk melihat bahawa this is a report tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Dan saya sebagai speaker, saya akan make sure saya tak select committee pick up, dan kalau tidak saya akan kecewalah. Jadi saya mempunyai ruang untuk menegur kementerian. Okey, ini satu keputusan yang telah buat oleh dewan. You kena take up this thing. Sebab itu saya rasa ini, so saya nak mintalah akademia lah. Orang akademik melihat supaya jangan terperangkap dengan domain kita saja. Sama-sama depa. Kita 30 juta. Sikit sangat. Tapi kalau kita melihat 600 juta, spektrum kita akan luas. Jadi look at that 600 million spectrum rather than 32 million spectrum. So saya mintalah akademia supaya lebih agresif, memberi cadangan, dan akhirnya bukan sekali kerjaan tak pick up frust. Janganlah gitu. Terus keep on. Jadi ini yang akan membuatkan kita, sebab saya tahu yang kementerian ada constraint dia, agensi juga ada constraint dia, tetapi akademia you have all the freedom to do it. Tan Sri, berkaitan dengan itu, bagaimana parlimen sendiri boleh menjadi catalyst ataupun menjadi domain yang efisien dan juga workable dalam hal ini, kerana dengan adanya select committee saya tahu dan kita sedang bergerak untuk meminda beberapa akta perkhidmatan parlimen yang saya rasa akan empower parlimen lebih berstruktur dengan dana-dana yang lebih besar dan ada kekitangan yang cukup dan sebagainya, dan inilah masanya ahli parlimen kita ambil peluang ini. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada speaker-speaker sebelum saya yang telah pun memulakan, walaupun tidak mudah, pengujudan select committee ini. Sebenarnya select committee ini amat membantu kita, sebab kita tidak boleh menganggap bahawa ahli parlimen yang bukan eksekutif itu kabinet ni dia tak buat kerja. No, dia smart people, but unfortunately numbers of cabinet members are limited. Sekat itu saja. Dia tak boleh sampai 200 orang jadi minister. Buat eksekutif. Betul. Jadi saya tengok perbincangan yang berlaku sekarang ini cukup hebat. Menarik. Jadi saya empower mereka, saya memberikan assistance kepada mereka, bukan saja segi saya juga memberi kewangan, dan saya allow them, malah saya encourage them untuk melawat dengan negara dan berjumpa dengan counterpart dia, dan counterpart datang Malaysia. Kita ada friendship group dan memang meriah. Sekarang ini memang meriah. Dan discussion ni sitting tak berlaku tapi penuh. Penuh. Saya tahu. Dan saya juga membuka pintu parlimen untuk didatangi oleh anak-anak murid sekolah. Parlimen belia baru selesai. Parlimen belia baru selesai.
kemudian mahasiswa, para mahasiswa baru yesterday. Dan jadi ini semua sebenarnya ialah di antara yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Because kita tak boleh hidup secara statik dan tak boleh silo, ataupun kita tak boleh jadi Brahmin. Kita rasa kita lah sehebat segala. Tetapi harus bawa parlimen itu ke bawah supaya merakyatkan, supaya rakyat juga tahu apa yang sedang berlaku dan rakyat juga merasai bahawa kewujudan parlimen itu, dan ahli-ahli parlimen juga merasai bahawa mereka sebahagian daripada rakyat dan menerima hakikat bahawa kita dinamik lah, kita kena dinamik dan bergerak maju dengan, saya katakan tadi, bahawa dengan pemikiran yang jelas, yang baru, bahawa abad ini adalah abad Asia. Jadi, kena take advantage. Unless you buka minda you, janganlah cakap benda-benda yang kecil-kecil. Jangan cerita jeniang. Jangan cakap jeniang, gurun. Jadi sidam tak inilah. Kena keluar lah. Okey, itu gua di akhir perbincangan kita. Terima kasih Tan Sri, saya rasa very insightful. Banyak perkara yang saya tak tahu dapat dikongsikan dengan Tan Sri Speaker pada malam ini. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari bin Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, atas masa yang diberikan. Dan itu saja bersama saya Nazri Kehar dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.